Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita masuk bab baru, bab 5, iaitu termokimia. Hasil pembelajaran, pelajar akan dapat mendefinisikan tindak balas endotermik dan tindak balas eksotermik, menghubung kait haba yang diserap atau dibebaskan dalam tindak balas kimia kepada tindak balas endotermik dan tindak balas eksotermik, menjalankan eksperimen dan membanding dan membeza tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik, serta menyenaraikan contoh tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik. Termokimia. Apa itu termokimia? Termokimia ialah kajian tentang perubahan suhu semasa tindak balas kimia berlaku. Termokimia ini adalah perubahan suhu semasa tindak balas kimia berlaku. Kena hafal, termokimia ni ada dua jenis tindak balas. Yang pertama endotermik. Tindak balas yang pertama adalah endotermik. Tindak balas yang kedua adalah eksotermik. Kena hafal apa beza endotermik dan juga eksotermik. Kita tengok dulu endotermik. Tindak balas endotermik adalah tindak balas yang menyerap tenaga haba dari persekitaran. Tenaga haba yang diserap digunakan untuk memecahkan ikatan. Cikgu explain pula untuk ekso. Awak akan dapat bezakan bila tengok slide ini, awak akan dapat bezakan apa itu endotermik dan ekso. Kalau endo menyerap haba, haba yang diserap tadi digunakan untuk memecahkan ikatan. Kalau eksotermik pula tindak balas yang membebaskan tenaga haba ke persekitaran. Dan tenaga haba yang dibebaskan itu akan membentuk ikatan. Tenaga haba dibebaskan apabila ikatan dibentuk. Itu perbezaannya. Kemudian semasa tindak balas berlaku untuk endotermik, suhu persekitaran campuran tindak balas akan menurun. Bila suhu menurun, bekas menjadi sejuk. Itu untuk endo. Untuk eksotermik pula, semasa tindak balas, suhu persekitaran akan meningkat. Kenapa meningkat? Sebab dibebaskan. Suhu meningkat. Bila meningkat, bekas akan menjadi panas. Berikutnya dari segi perubahan tenaga. Endotermik daripada tenaga haba kepada tenaga kimia. Kenapa tenaga haba? Sebab dia serap. Dia ambil tenaga haba dulu, barulah tindak balas kimia itu berlaku. Untuk eksotermik pula tenaga kimia kepada haba. Sebabnya dia bebas. Berlaku tindak balas, dia membebaskan tenaga haba. Ini perubahan tenaga. 3 perbezaan di sini. Seterusnya lagi kena hafal dia punya contoh tindak balas. Kalau endotermik, endotermik ini proses haba diserap. Haba diserap, iaitu fotosintesis, pengekstrakan bersih dan melarutkan garam amonia. Haba diserap. Kalau contoh eksotermik, iaitu haba dibebaskan ke persekitaran. Contohnya pembakaran asid dan alkali. Salah sini. Pembakaran. Kemudian peneutralan asid dan alkali. Peneutralan asid dan alkali.
serta respirasi. Ini contoh, cukuplah hafal 3 contoh. Gambar rajah yang di bawah ni menerangkan apabila haba diserap untuk endotermik, haba diserap untuk memutuskan ikatan. Kemudian rajah 5.2, haba dibebaskan untuk membentuk ikatan. Okay, dah ada 4 perbezaan endotermik dan eksotermik, wajib hafal. Okay, ini dalam bentuk peta Eyting, persamaan dan perbezaan tindak balas eksotermik dan endotermik. Yang berwarna hijau itu adalah persamaannya. Eksotermik dan endotermik ini adalah satu tindak balas kimia di mana ia melibatkan perubahan tenaga haba. Okey, perubahan tenaga haba itu persamaannya. Tengok untuk endo. Okey, ekso yang pertama membebaskan haba persekitaran. Sama macam yang cikgu explainkan tadi, cuma dia translate dalam bentuk peta Eyting. Untuk endo, dia akan menyerap. Okey, perbezaan ni wajib bagi benda yang sama baru dianggapkan perbezaan. Okey, kalau sini membebaskan haba, endo menyerap haba. Untuk eksotermik, persekitaran menjadi lebih panas. Untuk endo, persekitaran menjadi lebih sejuk. Eksotermik, tenaga kimia ditukarkan kepada tenaga haba. Untuk endo, tenaga haba ditukarkan kepada tenaga kimia. Untuk eksotermik, haba tu diserap. Okey, diserap. Endotermik, haba diserap. Untuk apa tujuannya? Memecahkan ikatan. Wah, ini 4. Okey, memecahkan ikatan. Untuk eksotermik, haba dibebaskan, tujuannya untuk membentuk ikatan. Okey, hafal. Ini adalah persamaan dan perbezaan endotermik dan juga eksotermik. Seterusnya, aplikasi tindak balas eksotermik dan endotermik dalam kehidupan seharian. Ada beberapa aplikasi. Yang pertama, pek panas segera. Pek panas segera ini digunakan untuk memanaskan tangan, kaki dan bahagian badan yang tercedera. Nama pun pek panas, jadi digunakan untuk memanaskan bahagian badan yang tercedera. Pek ini menggunakan prinsip tindak balas eksotermik. Ekso tadi bermaksud haba dibebaskan. Kita akan rasa panas, dibebaskan. Di mana ia akan membebaskan haba dan memanaskan bahagian badan yang bersentuhan dengan pek panas ini. Dalam pek ini terdapat air dan garam. Ini kena ingat, terdapat air dan garam. Contohnya seperti magnesium sulfat ataupun kalsium klorida yang dipek secara berasingan. Okey, macam mana dia beroperasi? Nombor 4, apabila pek panas itu ditekan atau dipicit, membran nipis yang memisahkan air dan garam pecah. Okey, bila kita picit dia akan memisahkan garam dan air. Jadi garam dan air itu akan bercampur. Bila garam dan air itu bercampur, menyebabkan garam larut dalam air. Garam larut dalam air. Kemudian tenaga haba diserap untuk memecahkan ikatan ion. Okey. Tenaga haba diserap untuk memecahkan ikatan ion. Ion-ion yang terhasil kemudiannya akan membentuk ikatan dengan air
dan membebaskan tenaga. Ini membebaskan tenaga. Jumlah tenaga haba yang dibebaskan melebihi jumlah tenaga yang diserap dalam tindak balas keseluruhan di dalam pek haba yang memberi kesan pemanasan. Namanya pek namanya pek panas segera. Pek panas segera iaitu melibatkan pembebasan haba. Itu proses eksotermik. Yang nombor 6 ini pula merujuk kepada aplikasi yang kedua iaitu pek sejuk segera. Yang dekat bawah ni. Pek sejuk segera. Pek sejuk segera ini pula prinsipnya daripada tindak balas garam dengan air. Lebih kurang sama macam pek panas, cuma bezanya pek sejuk biasanya menggunakan garam amonium nitrat ataupun urea. Amonium nitrat ataupun urea. Di mana jumlah tenaga haba yang diserap melebihi jumlah tenaga haba yang dibebaskan. Serap ni melebihi yang dibebaskan. Tindak balas akan memberi kesan penyejukan. Kalau penyejukan bermaksud haba itu diserap. Diserap. Ini adalah tindak balas endotermik. Endo. Jadi hafal, kalau panas dibebaskan haba, tindak balas ekso. Kalau sejuk serap haba, iaitu tindak balas endo. Lagi poin penting dalam pek sejuk menggunakan garam amonium nitrat atau garam urea. Kalau pek panas tadi menggunakan garam magnesium sulfat atau kalsium klorida. Poin nombor 3 tu. Itu dua aplikasi eksotermik dan endotermik dalam kehidupan seharian. Seterusnya aplikasi yang ketiga iaitu pembakaran. Pembakaran ni senanglah, awak tahu api rasa panas. Dia membebaskan haba. Bila bebaskan haba, ini adalah tindak balas eksotermik. Cukup tahu yang itu. Bawah itu hanyalah huraiannya. Seterusnya aplikasi yang keempat, pepeluhan. Apa tujuan kita peluh? Tujuannya untuk menyejukkan badan. Sejukkan badan bermaksud proses penyejatan yang jadi bermaksud sejukkan badan ni kita sebut sebagai proses penyejatan. Jadi ini merupakan tindak balas endotermik. Endotermik. Apabila peluh menyejat, ia akan menyerap haba daripada permukaan badan dan menjadi wap air. Nombor 2 tu hanya sekadar huraian dia. Jadi kena tahu pepeluhan menyejukkan badan, proses penyejatan ini merupakan tindak balas endotermik, menyerap haba. Ada 4 aplikasi tadi. Pek panas, pek sejuk, pembakaran dan pepeluhan melibatkan proses penyejatan. Sekarang ni kita tengok contoh soalan. Pek haba segera sering digunakan untuk memanaskan di kawasan beriklim sejuk atau untuk merawat sesetengah jenis kecederaan. Apakah pek haba? Apabila pek haba ditekan, ia menjadi panas. Apakah jenis tindak balas yang berlaku apabila pek haba ditekan? Terangkan bagaimana pek haba ini berfungsi. Nama pun pek haba. Dia adalah rasa panas. Rasa panas. Bila rasa panas, maksudnya haba
bebaskan. Bermaksud soalan A, jenis tindak balas haba dibebaskan itu adalah tindak balas eksotermik. Soalan nombor 2, dia suruh jelaskan. Okey, jawapannya apabila pek haba ditekan, air dan garam magnesium sulfat akan bercampur. Kenapa dia boleh campur? Ingat lagi tak? Ada membran nipis itu akan pecah. Okey, sebab itulah air dan garam magnesium sulfat bercampur. So, tindak balas yang berlaku apabila tindak balas magnesium sulfat dengan air. Jadi, garam sulfat itu larut di dalam air membebaskan tenaga haba. Itu jawapan untuk soalan B tadi. Okey, soalan yang kedua. Carta palang berikut menunjukkan data daripada satu eksperimen mengkaji perubahan suhu tindak balas A dan B. Kita tengok pada carta palang yang berwarna biru gelap itu adalah tindak balas A. Yang berwarna orange adalah tindak balas B. Kalau kita perhatikan graf untuk tindak balas A, suhunya semakin berkurang. Untuk tindak balas B, suhunya semakin meningkat. Okey, kalau suhu berkurang maksudnya haba diserap ke haba dibebaskan? Suhu berkurang. Lagi satu, suhu meningkat. Meningkat untuk B, berkurang untuk A. Okey. Soalan dia, antara tindak balas A dengan B, yang manakah tindak balas eksotermik dan juga yang mana endotermik? Terangkan jawapan anda. Kemudian soalan B, berikan contoh. Okey, daripada carta palang tadi kita dapat maklumat ada suhu menurun untuk A dan B suhu meningkat. Okey, jawapannya di sini tindak balas A adalah endotermik kerana suhu tindak balas menurun. Okey, suhu tindak balas menurun, kita katakan dia endotermik. Tengok pada ulasan A, penurunan suhu, bermaksud haba diserap dari persekitaran. Okey, diserap daripada persekitaran, suhu persekitaran itu akan menurun. Ini adalah endotermik. Manakala untuk B pula, peningkatan suhu. Okey, peningkatan bermaksud haba itu dibebaskan ke persekitaran. So, itu adalah tindak balas eksotermik. Okey, A tadi endotermik, dia punya reason suhu tindak balas menurun. B eksotermik, reasonnya suhu tindak balas meningkat. Itu jawapan untuk A. Contoh tindak balas ekso, pembakaran atau tindak balas air dan natrium hidroksida. Contoh endo, tindak balas air dan amonium klorida atau penyejatan peluh. Ni semua ni tadi dah ada dalam nota. Ni sekadar contoh latihan. Okey, selesai untuk bab termokimia. Fahamkan. Sekian, terima kasih.